Assalamualaikum dan selamat petang semua. Nama saya Muhammad Ghazali bin Mahad, mahasiswa Universiti Malaysia Kelantan, tahun 1. Tujuan saya nak buat video ni adalah untuk kelas saya, Teknik Persembahan Visual L9T1. Okay, kat sini terdapat dua tema yang diberikan, antaranya ialah tema seni dan warisan. Jadi kumpulan kami telah memilih bertemakan warisan, iaitu tajuknya ialah senjata-senjata Melayu tradisional. Okey, memang masyarakat Melayu sememangnya mempunyai banyak senjata tradisional, antaranya seperti lembing, keris, golok, kerambit dan banyak lagi. Tapi kat sini yang saya nak kongsikan ialah mengenai senjata Melayu golok. Okey, mengikut kepada pengalaman saya pernah pergi ke Kuala Nerang di Kedah untuk berjumpa dengan salah seorang tukang pembuat golok yang dikenali sebagai Encik Mokhtar Hassan, atau lebih dikenali sebagai Pak Tat. Beliau bukan sahaja membuat golok, malah beliau juga membuat senjata lain seperti keris, kerambit, kapak dan banyak lagi. Menurut beliau, golok merupakan senjata Melayu yang masih mendapat tempat di hati masyarakat Melayu, khususnya para pecinta golok. Malah, golok juga biasanya digunakan sebagai senjata Melayu dalam persilatan. Oleh itu, kegunaan golok juga pelbagai, seperti memotong, menebang, mencincang dan membelah. Hal ini menjadikan masyarakat kini semakin tertarik dan berminat untuk membeli golok hasil daripada pembuatan golok Pak Tat. Jenis-jenis bahan seperti kayu untuk membuat sarung juga berkualiti tinggi, dengan penggunaan kayu jati dan cengal menjadi pilihan Pak Tat. Besi yang digunakan juga berkualiti tinggi, diimport daripada Jerman. Menurut Pak Tat lagi, saiz bilah golok hendaklah bersaiz 10 hingga 12 inci dan kebiasaannya menjadi pilihan penempah Pak Tat. Menurut beliau lagi, terdapat banyak jenis golok, antaranya golok Kedah, Perak, Jawa dan Banjar. Harga bagi sebilah golok juga biasanya dijual dengan harga 200 hingga 400 mengikut saiz dan corak pada kayu sarung golok yang ditempah oleh para pelanggan. Harapan saya sebagai mahasiswa Universiti Malaysia Kelantan ialah kita sebagai generasi X dan Y, atau lebih dikenali sebagai generasi muda, seharusnya mempertahankan senjata-senjata Melayu, khususnya senjata golok ini. Lagi satu yang saya ingin ingatkan, kita sebagai bangsa Melayu yang mempunyai identiti dan jati diri yang tersendiri, kita seharusnya mempertahankan budaya Melayu dari segi aspek makanan, pakaian dan senjata Melayu yang semakin lama semakin dilupakan. Sekian daripada saya, Muhammad Ghazali bin Mahad. Sekian, terima kasih. Sumpitan adalah sejenis peralatan memburu atau berperang. Ia digunakan oleh masyarakat peribumi Sabah dan Sarawak pada masa dahulu. Terdapat kelebihan yang dimiliki oleh senjata ini, iaitu kemampuannya mencapai sasaran dari jarak jauh. Di samping itu, tidak mencemarkan alam sekitar kerana menggunakan bahan semula jadi hutan. Menurut kepercayaan Dayak, tidak digunakan membunuh sesama manusia. Proses pembuatan sumpit ini adalah rumit, memerlukan kepakaran untuk menebuk kayu yang terpilih. Sumpitan ini berbentuk tongkat panjang yang diberi lubang kecil untuk memasuki anak sumpitan. Sumpitan ini dilengkapi dengan sebuah mata tambak yang diikat erat dan dilengkapi dengan domek iaitu anak sumpitan besertakan wadah celik.
Bahan yang digunakan untuk menghasilkannya iaitu kayu lurus seperti kayu belian. Yang kedua iaitu kayu bengkirai. Yang ketiga itu kayu ulin. Kebiasaannya berukuran 8 meter. Cara melepaskan ialah dengan meniup sekeras mungkin melalui lubang lurus. Jangan tarik nafas ketika mulut disumpit mengakibatkan domek masuk dalam mulut. Sebuah sumpit dipegang lalu dimasukkan anak sumpit ke lubang. Kemudian ditiup dengan kencang ke arah sasaran. Jarak sampai anak sumpit ini cukup jauh bergantung atas kekuatan meniup. Peluru atau anak sumpit yang tajam seperti panah disebut domek iaitu anak sumpitan. Biasa domek dicelup dengan zat racun diperolehi di getah sejenis akar. Harapan kami tanamkan minat tentang senjata warisan bangsa kita dan bangga dengan senjata bangsa kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidi bin Hamidun. Memegang kad matriksi 19A0273 ingin membincangkan kaitan dengan senjata-senjata tradisional orang Melayu. Okey. Bagi saya mengambil senjata tradisional seperti parang. Hal ini kerana menurut Dewan Bahasa, parang didefinisikan sebagai pisau Melayu yang besar. Okey. Parang merupakan senjata sejenis alat yang berasal daripada Nusantara ataupun di Asia Tenggara khususnya lah. Okey. Ia digunakan untuk memotong kayu yang lebih keras dengan mata yang lebih keras dan pusat pukulan yang jauh ke hadapan tangkai. Dia mempunyai bilah yang tajam di bahagian depan. Dia ada banyak jenis parang seperti parang pendek dan parang panjang. Okey. Matanya juga lebih cekah sorong supaya tidak tersekat dalam potongan. Mata parang ni biasanya dia lebih kepada 30 cm iaitu 12 inci. Panjang dan isinya lebih 0.75 kg. Beratlah juga kiranya. Dia mempunyai lengkung membolehkan penggunaan daya yang maksimum untuk menujahkan kena dengan binatang buruan ataupun manusia pada zaman dahulu lah. Okey, saya akan menceritakan kegunaan parang. Parang ni mempunyai pelbagai fungsi kepada masyarakat terdahulu dan masyarakat sekarang. Contohnya, kegunaan melakukan urusan harian kita. Contohnya di kampung dan di desa. Okey, masyarakat Melayu banyak gunakan parang untuk kerja seharian seperti memotong kayu, membelah kelapa, melapah daging sewaktu majlis kenduri, melapah daging sewaktu majlis korban kekar. Kepentingan parang semakin ketara apabila tibanya Hari Raya Aidiladha, iaitu kerana paranglah yang akan digunakan untuk menyembelih binatang korban. Dengan menggunakan parang yang tajam, maka sembelihan akan menjadi mudah dan senang. Selain itu, parang juga untuk menjadikan alat untuk membina rumah, memasang perabot dan membuat peralatan-peralatan. Parang juga disebut untuk tujuan dalam buku iaitu SAS Survival Handbook oleh Journey Lofty oleh Wiseman, sebuah buku panduan untuk ikhtiar hidup. Dalam buku ini menceritakan tentang cara-cara untuk menyelamatkan diri, cara-cara untuk survive menggunakan parang untuk mencari sumber-sumber asli seperti makanan, contohnya membelah kelapa dan membina rumah di dalam hutan. Bahan-bahan untuk membuat parang adalah parang terletak pada kehalusan pembuatan hulu dan sarungnya. Keunikan hulu dan sarungnya bergantung kepada jenis kayu yang digunakan. Contohnya, kita terdapat pelbagai jenis kayu dan mempunyai keunikan tersendiri dan berbeza-beza. Ketajaman parang pula terletak pada jenis besi yang digunakan untuk menjadikan parang lebih tajam dan berkualiti. Kebanyakan besi yang digunakan untuk membuat parang adalah dari besi terpakai, iaitu besi-besi dari rel kereta api, mata gergaji, spring kenderaan, besi kikir dan lain-lain. Terdapat juga besi yang mempunyai teknologi tinggi seperti besi D2,
high speed steel, besi SW dan sebagainya. Ini merupakan panah pendek yang digunakan oleh penduduk kampung ataupun masyarakat Melayu pada zaman sekarang untuk memudahkan kerja harian mereka, sebagai contoh untuk membelah kelapa, bercucuk tanam, menanam ubi, membuat perabot dan untuk menjadikan alat pertahanan diri. Ia mempunyai bilah yang tajam yang dibuat pada besi-besi moden dan mempunyai sarung dan tempat pemegang yang dibuat daripada kayu-kayu yang diukir dengan motif flora. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Jalman bin Yunusin yang bernama Litrik C19E0153. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan senjata tradisional, yaitu lembing. Definisi lembing: satu senjata bermata
besi yang diradakan dua serigi daripada besi. Lembing bermaksud sejenis senjata yang digunakan untuk memburu dan berperang sejak zaman kuno lagi. Lembing juga senjata awal yang dihasilkan oleh manusia dan leluhurnya, masih digunakan bagi memburu dan menangkap ikan. Ciri-ciri lembing, dia mempunyai pemegang dan dua ulu. Pemegang lembing diperbuat daripada kayu, manakala hulu dia diperbuat daripada besi seperti pisau. Pengekalan lembing, senjata lembing ini merupakan senjata persendirian yang biasa dimiliki oleh manusia sejak akhir ini, terutamanya pada zaman dahulu. Mereka menggunakan lembing sebagai senjata kebiasaan harian mereka untuk menangkap ikan dan memburu binatang. Terdapat beberapa jenis lembing, antaranya lembing sagu, kontus, barci, dan banyak lagi lah jenis-jenis lembing. Seperti yang kita lihat, lembing pada masa sekarang bukan saja digunakan dalam memburu dan menangkap ikan, tetapi lembing juga telah diaplikasikan kepada sukan, yaitu sukan olahraga merejam lembing seperti yang kita lihat sekarang. Lembing senjata awal bagi manusia, sehinggalah senjata api diperkenalkan. Lepas itu penggunaan dan pengekalan lembing sebagai senjata bagi manusia seluruh dunia menjadi persoalan, disebabkan karena beberapa faktor, antaranya faktor mudah digunakan, kos yang tak terlampau. Akhir sekali daripada saya berharap kita dapat menjaga senjata tradisional kita. Tambahan lagi, pada masa sekarang banyak senjata modern yang dihasilkan, so mungkin yang menyebabkan penggunaan senjata tradisional ini akan hilang secara begitu saja. Maka dengan itu saya menyarankan kepada rakan dan anda semua untuk menggunakan peralatan tradisional ini, kerana ianya banyak memberi manfaat kepada diri kita, seperti menjimatkan kos, menggunakan kerja mudah dibawa, banyak kegunaan dia juga, dan lain-lain lagi. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.